badan kita. Baiklah, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita akan berbincang mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera 1 1965-2020. Bersama saya dua tetamu. Pertama, Datuk Dr. Hassan Mat, Setiausaha Agong MPM, merangkap pengerusi jawatan kuasa penganjur Kongres Ekonomi Bumiputera, dan juga Datuk A. Aziz Mat, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera 1 1965-2020, yang mana Majlis Perundingan Melayu kekal relevan dalam memperkasakan agenda ekonomi Bumiputera. Jadi kongres ini akan diadakan pada 1 Oktober 2020 dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari tersebut. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan dahululah bagaimana sebenarnya pada tahun 2020 ini gambaran ekonomi Bumiputera di Malaysia. Terima kasih Saudara Ridwan. Sebenarnya soalan itulah yang mendorong kami pada 27 Julai lepas berbincang apa yang perlu kami lakukan. Kalau kita perhatikan tahun 65, tahun 2020 mana 55 tahun. Kalau ambil daripada DEB 70, 2020 50 tahun. 55 dan 50 tahun satu masa cukup panjang. Banyak agenda Bumiputera telah dilakukan sejak 65, lepas itu 70. Tapi hingga hari ini kalau kita perhatikan, kalau kita tengok perangkan terakhir, saya ada buku dia ni. Sebuah yang kecil je ni. Dia ada tu buku yang besar yang saiz A4, itu khusus pada perangkan mengenai Bumiputera saja. Jadi kita dapati, kita ambil contoh dari segi pegangan equity secukuplah, baru 18% daripada jumlah keseluruhan equity negara. Sasaran kita 30 tahun dulu 30%. Hari ini baru 18%. Itu dari segi pegangan equity. Tapi saya lebih khawatir tengokkan dari segi pendapatan. Kalau tengok pada yang saya dah rumuskan di sini, Cik Ridwan, kalau dapat kongsi dengan saya, Cik Ridwan tengok ni, tahun 2016, ini bukan kami reka ataupun nak bermain dengan sentimen ke apa. Ini fakta. Daripada DOSM kita dapat Jabatan Statistik. Tahun 2016, dia tunjuk sini, kita tengok 3 kategori dari segi pendapatan. Kita panggil T20 ataupun Top 20, M40, Middle 40 dan B40, Bottom 40. Kalau kita tengok T20, purata 16,088. Bumiputera bawah daripada purata, 14,000 je. China 20,500, India 16,100. Bermakna kita jatuh nombor 3. Bandingkan dua kawan lagi. Itu top 20. Yang M40 pula pun sama juga. Purata 6,500, Bumiputera 5,953, China 8,162, India 6,669. Pun kita nombor 3. Tapi dari segi statistik yang dikeluarkan ini, kita melihat juga pada tahun 2011 pegangan equity meningkat sehingga 23%, tetapi jatuh balik kepada 18%. Jadi ada peningkatan dan juga penurunan. Kenapa keadaan ini berlaku dan macam mana kita nak kekalkan pegangan equity kita supaya sentiasa meningkat? Okey. Ada kalanya setengah daripada Bumiputera dan syarikat dan sebagainya, dia terpaksa melepaskan pegangan equity atas sebab-sebab ekonomi. Barangkali nak mencairkan modal untuk dijadi mengembangkan perniagaan ataupun sebagainya. Tapi kalau kajian tidak menyediakan kita namakan safety net, bermakna satu safety net agency khusus untuk membeli equity Bumiputera yang nak dilupuskan supaya tidak terlepas ke pasaran terbuka. Jadi dengan cara ini barangkali kita boleh kontrol supaya equity milik Bumiputera tak terlepas kepada pihak lain. Tetapi kajian tak buat yang itu. Jadi mana kalau saya nak lepaskan saya punya equity atas apa sebab, saya terpaksa lepaskan ke pasaran terbuka. Kalau ada safety net agency begini, barangkali kajian boleh kawal supaya equity yang telah dimiliki Bumiputera tidak terlepas ke pasaran terbuka. Itu salah satu daripada kaedahnya lah. Jadi Kongres Ekonomi Bumiputera 1 1965-2020. Jadi kita nak revisit balik, tengok apa yang dilakukan pada Kongres Ekonomi Bumiputera pertama apa pada yang tahun dibentangkan 1965 dan apa diusulkan. Jadi macam mana kaedah dan juga apakah
apa perkara-perkara yang akan dilakukan pada Kongres ini? Datuk Aziz. Terima kasih Cik Rizwan. Ya, kita akan mengadakan Kongres ini pada 1 Oktober. Ya, kita nak memperbaharui resolusi yang dibuat pada tahun 1965. Ya, dia ada 70. Tapi yang utama dan teras dia ada 12 yang kita akan study, revisit, memperbaharui dan kita akan memperkemaskan dan kita akan memperkasakan 12 yang diteraskan dalam tahun 1965. Kita bukan nak buat yang baru. Tapi kita akan kaji balik kerana ada yang telah simpang jauh, ada yang bergerak tapi tak kukuh, tak kuat dan tak ada kesan. Jadi kita nak revisit bagaimana kita bercapai. Tapi adakah ia irrelevant dengan pergerakan teknologi dan juga perubahan zaman sekarang? Itu betul. Memang kita terpaksa tengok keadaan semasa dari segi ekonomi, dari segi teknologi pergerakan. Dan kita akan memperkuahkan semua ini, trust ini, yang 12 trust itu dengan keadaan ekonomi dan teknologi yang ada sekarang. Jadi jangan supaya kita tak ketinggalan. Jadi kita ada 9 bengkel trust. Bengkel trust ada 9 dan 8 satelit. Antaranya? Antara fokus terhadap ketika Kongres itu? Itu dari segi education, pendidikan, tanah, banyak, ada 12 semua. Kita fokus pada institutional reform atau reformasi institusi, ya. Seperti MARA, institusi perbankan. Sebab salah satu resolusi tahun 65 yang Datuk Aziz sebut tadi, penubuhan Bank Bumiputra. Hari ini dah tak ada. Jadi bagaimana kita nak angkat semula supaya ada agenda pemilikan bank oleh Bumiputra, institusi Bumiputra, bukan individu. Jadi itu di antaranya. UDA ni mustahak. Ya, kalau bayangkan kalau masyarakat luar bandar tak ada Felda, macam mana hari ini? Begitulah yang berlaku pada masyarakat bandar tanpa UDA. Sebab penduduk bandar jauh lebih tinggi daripada luar bandar. Ya, kalau kita tengok pada poket statistik ini, ya, sekarang ni penduduk bandar ada lebih kurang 78%. Ya. Dalam masa 30 tahun dianggarkan antara 85 hingga 90% penduduk negara ini adalah penduduk bandar. Jadi siapa yang nak menjaga hal ehwal kebajikan dan sebagainya, penduduk bandar kalau UDA dah tak ada. Tapi kalau nak tubuh UDA semula seperti mana tahun 65 barangkali rumit sikit. Tapi lainlah. Zamannya sudah tetapi kalau kawan-kawan kita di MARA, Majlis MARA dan juga pengurus MARA cerdik, dia gunakan Akta MARA, dia revisit balik sebelum tahun 65, sebenarnya telah ada Jabatan Pembangunan Bandar di bawah MARA itu sendiri. Ya, jadi apabila UDA ditubuhkan, ditutup jabatan tu. Sekarang UDA tak ada, jadi kita syorkan MARA buka balik Jabatan Pembangunan Bandar dan bangunkan semua bandar-bandar baru sebagai bandar berkembar pada bandaraya, bandar pekan dan sebagainya, supaya orang Bumiputra boleh mendapat tempat untuk tinggal yang lebih selesa dan juga kebajikan mereka terjagalah kerana ada jabatan khas untuk dia. Apa yang berlaku pada tahun 1965, selepas itu akan ada pelan tindakan dan juga pelaksanaan terhadap apa yang berlaku ketika Kongres tersebut. Jadi pada tahun ini akan dilaksanakan Kongres pada 1 Oktober. Jadi bagaimana perancangan terhadap pelan tindakan selepas daripada Kongres pertama, Kongres Ekonomi Bumiputra 1? Betul, cukup bagus. Sebab itu Cik Ridwan, itu misi kami yang kedua lah. Misi yang pertama yang Datuk Aziz sebut tadi, misi kami yang pertama ialah memperbarui usul tahun 65. Jadi maknanya 1 Oktober nanti misi itu terlaksana. Bermakna kami, sebab kita dah berbengkel 2 bulan. 9 bengkel teras dan 8 bengkel satelit ni berbengkel sepanjang Ogos September. Jadi misi yang pertama untuk memperbarui resolusi akan dicapai pada 1 Oktober. Soalan tadi ialah misi yang kedua. Misi yang kedua ialah bagaimana kita nak memastikan
apa yang diusulkan kali ini dilaksanakan paling tidak untuk 45 tahun akan datang sehingga tahun 2065. Jadi cukup 100 tahun selepas Kongres tu. Ini saya rasa akan pendapat kami di MPM, kami bincang banyak kali, ini merupakan cabaran yang paling orang kata, bukan kata tapi paling mencabar. Ya, dalam keadaan di mana persaingan dari segi ekonomi kemakmuran cukup sengit, bagaimana kita mampu melaksanakannya? Maknanya kita mesti ada keberanian luar biasa. Keberanian luar biasa di kalangan pemerintah, kerajaan, pemegang taruh Bumi Putra yang lain untuk menjadi frontliners. Kita katakan Bumi Putra mesti menjadi frontliners kepada agenda kemakmuran negara ini. Kalau kita tak ada keberanian itu, ya, maka kita tak boleh nak bersaing. Ya. Kerana orang semua, tak kira siapa semua, yang mereka maju ialah kerana mereka ada appetite untuk bersaing. Yang ini kita kena ada. Jadi adakah kemungkinan badan baru akan dibentuk selepas itu ataupun memperkasakan badan yang sedia ada? Macam Datuk cakap tadi, MARA, kita ada UDA, memperkasakan tersebut ataupun ada perkara baru yang akan ditimbulkan selepas Kongres? Saya rasa ini kita bincang banyak kali. Saya rasa tak perlu dah tubuh badan baru dah. Perlu kita tak perlu dah, banyak dah. Memperkasakan banyak dah badan yang ada. Macam-macam resolusi, macam-macam janji apa semua, macam-macam agensi tubuhkan, perkasakan yang ada tu. Perkasakan dari segi kepimpinannya, perkasakan dari segi pengurusannya, perkasakan dari segi agenda yang nak dilaksanakan, ya, dan agensi-agensi ini tidak boleh bertindak secara berasingan, in silo orang kata. Ya. Dan kami NGO ni pula, peranan kami ialah memantau. Memantau dan memberikan pandangan, menegur. Menegur kerajaan, menegur agensi berkenaan. Ini saya rasa peranan yang kami semua sebagai NGO wajib mainkan. Sejak 9 Ogos kita dah ada perbincangan ni. Bengkel-bengkel ni 9 bengkel yang trust tadi sehingga 24 September kita dah ada setiap bengkel buat perbincangan dan mengkaji dan cuba nak datangkan buat resolusi dan memperkokohkan resolusi yang ada, cara dia dan plan tindakan. Dan kita akan sampaikan resolusi ini nanti pada 1 hari bulan Oktober nanti. Ada satu yang menarik, Cik Ridwan. Silakan. Yang barangkali yang ini saya nak kongsi dengan rakan. Salah satu daripada kumpulan bengkel satelit yang kita wujudkan ialah di kalangan masyarakat Bumi Putra orang asli. Sebab mereka ini ialah sebahagian daripada komuniti Bumi Putra. Biasanya bila kita sebut agenda Bumi Putra, kita terlepas pandang grup-grup yang kita anggap sebagai vulnerable ataupun marginalized, terpinggir. Ya? Salah satu daripadanya ialah masyarakat Bumi Putra orang asli. Ya? Pada kali ini, kumpulan ini merupakan salah satu kumpulan fokus kami. Amat menarik sebab masa mereka menganjurkan bengkel di kalangan mereka sendiri pada 19 September, mereka pun tak menjangkakan 19 September. Itu bengkel. Bengkel. Datuk Aziz kata daripada 9 Ogos hingga 24 September itu banyak bengkel grup masing-masing. Salah satu daripadanya ialah bengkel masyarakat orang asli. Respon di kalangan mereka menakjubkan. Yang hadir di luar jangkaan penganjur di kalangan mereka lah, sebab itu masing-masing anjurkan bengkel dia. Di sini nampak jelas sekali even masyarakat Bumi Putra orang asli pun menyedari yang mereka wajib bangkit supaya setara dengan lain-lain etnik Bumi Putra. Itu sebagai salah contohlah yang saya nak highlightkan kali ini. Jadi bengkel teras itu melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Kelompok orang asli, mungkin penduduk di luar bandar lah. Siapa lagi? Dewan Perniagaan ada. Macam yang menariknya salah satu daripada Dewan Perniagaan daripada Iskandar Johor pun akan ada. Kontraktor kecil, kelas F, juga membuat kelompok di sendiri. Sri Kandi, ini di kalangan usahawan wanita, beberapa NGO wanita kita panggil kluster Sri Kandi Negara, mereka juga berbincang. Jadi maknanya yang macam Datuk Aziz kata tadi, 9 yang teras ni kami pilih cendekiawan mengikut 12 usul tadi.
satu kumpulan bengkel dan bincangkan satu ataupun dua usul tahun 65. Ya. Tapi yang satellite ini, dia boleh pilih mana-mana usul dia nak bincang ataupun dia nak bawa usul dia sendiri. Ya. Jadi kita beri kelonggaran pada mereka melihat daripada perspektif masing-masing lah. Jadi ada dua kelompok yang berbeza. Itu yang menyebabkan kongres ini dia unik kerana input yang kita kumpulkan nanti ialah input ataupun pandangan daripada dua kumpulan berbeza. Ini mengikut kluster masing-masing dan yang ini mengikut bidang-bidang usul tadi. Itu dia. Jadi ketika kongres itu siapa yang akan menghadiri? Kita seperti yang sebut tadi 1 Oktober. Ada is the apex ataupun yang penali. Yang kita akan sampaikan resolusi daripada bengkel-bengkel tadi kepada Perdana Menteri kita dan juga akan hadir dalam 5 menteri lain. Selain pada Perdana Menteri, kita ada menteri-menteri lain akan hadir. Kita sampaikan resolusi ini untuk memperkukuhkan resolusi 1965 dulu. Balik pada peserta tadi, kita jemput di kalangan komuniti ekonomi Bumiputera. Ya, kerana di MPM sendiri pun, di MPM pun kami ada mewujudkan ada 22 kluster ekonomi. Jadi di kalangan mereka ni akan hadir. Kita jemput juga di kalangan wakil daripada sektor awam dan korporat macam EPU, Petronas, MARA sendiri, dan kita jemput juga macam tadi komuniti masyarakat orang asli di kalangan Sri Kandi, wakil daripada beberapa NGO lain. Jadi tapi oleh kerana PKPP ni kita tak boleh jemput ramai ya. Dan kita buat pun di Wisma MPM saja. Kita hanya ada, sebab ikutkan SOP, kita hanya ada peruntukkan tempat 180 sahaja, ya. Sebab yang lain tu dengan medianya, dengan security dan sebagainya, sebab dari segi bilangan orang kata head count tu tak boleh lebih 220. Jadi 180 tu kita jemput daripada beberapa kelompok pemegang taruh yang saya sebut tadi lah. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita, Datuk Dr. Hassan Mat dan juga Datuk A. Aziz Mat. Terima kasih, Encik Ridwan. Itu bagaimana Kongres Ekonomi Bumiputera. InsyaAllah selepas ini kita akan korek dalam lagi lah. InsyaAllah. Bagaimana kita boleh memperkasakan ekonomi Bumiputera untuk kita semualah. Penting untuk negara kita supaya menjadi sebuah negara yang berdaya saing dan juga maju. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini kita akan ke Melaka.